Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat kembali ke kelas Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya Cikgu Nazar. Baiklah, hari ini kita masih lagi dalam unit 10. Pastikan selamat. Ada dua tajuk yang kita akan pelajari hari ini, iaitu kita harus berwaspada dan rumah kita selamat. Dan cikgu akan fokuskan kepada dua kemahiran, iaitu kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Jadi bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti dan juga buku latihan. Kalau anda semua sudah sedia, jom kita belajar. Baiklah, kita mulakan dengan aktiviti kita yang pertama pada kali ini, iaitu menyatakan kandungan cerita dengan betulnya. Okey, di sini anda boleh lihat ataupun rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1 anda di muka surat 61. Anda boleh lihat satu petikan yang bertajuk kita harus berwaspada. Baiklah, kita akan membaca petikan ini, kemudian kita akan cari kandungan cerita dengan betul. Maksudnya isi penting ataupun mesej yang ingin disampaikan daripada cerita yang kita baca ini. Cikgu akan baca cerita ini dan anda semua boleh baca bersama-sama dengan cikgu. Okey, kita mulakan ya. Tajuk kita harus berwaspada. Okey, kita lihat ada 3 siri gambar di sini. Ini ada dialog. Kanak-kanak perlu ditemani oleh orang dewasa supaya selamat. Ini budak ni berfikir bahawa kanak-kanak perlu ditemani oleh orang dewasa sebab dia lihat seorang budak terjatuh semasa bermain buaian. Okey, kita mulakan dengan perenggan yang pertama. Saya dan adik kembar saya, Aiza, pergi ke taman permainan. Kami hendak bermain buaian. Sebelum kami pergi ke sana, ibu menyuruh kami memakai pakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai dapat mengelakkan kecederaan, kata ibu. Ibu dan ayah turut menemani kami. Keselamatan di taman permainan perlu diutamakan. Sebelum bermain buaian, ayah akan memeriksanya terlebih dahulu. Ada kanak-kanak terjatuh dan cedera semasa bermain buaian. Saya dan Aiza berasa selamat semasa bermain di sini. Kami bermain buaian dengan gembiranya. Sekarang kita akan lihat apakah kandungan yang ingin disampaikan oleh cerita ini. Okey, isi-isi penting ataupun mesej yang ingin disampaikan daripada cerita ini. Okey, tajuk dia seperti kita tahu tadi, kita harus berwaspada, dan kita juga dah baca dialog di atas ni, di dalam gambar ni. Kita lihat gambar yang pertama, seorang budak terjatuh semasa bermain buaian dan budak ini memikirkan bahawa adalah baik untuk ditemani orang dewasa sekiranya kita bermain di taman permainan. Kemudian gambar yang kedua, tahukah anda semua apa yang ingin disampaikan dalam gambar yang ni? Ayah sedang memeriksa buaian ini sama ada ia selamat untuk digunakan ataupun dimainkan. Kenapa ayah memeriksa? Berwaspada lah. Ini maksud dia berwaspada, supaya tidak terjadi seperti budak lelaki ini. Gambar yang ketiga pula, mereka bermain dengan gembira. Jadi ini berdasarkan gambar. Tapi sekiranya tak ada gambar ini, apakah yang ingin disampaikan oleh cerita ni? Jadi kita kena faham keseluruhan cerita ini. Ya, rangkap yang perenggan yang pertama, mereka hendak pergi ke taman permainan. Okey, isi yang ingin disampaikan di sini ialah langkah-langkah keselamatan semasa bermain di taman permainan. Mula-mula sekali nak pergi ke taman permainan, apa yang ibu dia pesan kita boleh lihat dalam perenggan yang kedua di sini. Kena pakaian yang sesuai dapat mengelakkan kecederaan. Kena memakai pakaian yang sesuai. Yang tu isi penting dia, mesej yang ingin disampaikan. Jadi untuk apabila pergi ke taman permainan, kita hendaklah memakai pakaian yang sesuai, supaya dapat mengelakkan kecederaan. Macam ni seluar panjang. Bayangkanlah kalau memakai seluar pendek, terjatuh sedikit pun dah luka kaki tu kan. Jadi kena pakai pakaian yang sesuai. Kemudian apa lagi kandungan yang ingin disampaikan dalam cerita ini? Kita lihat, keselamatan di taman permainan perlu diutamakan. Yang ini juga penting. Keselamatan perlu diutamakan. Ini yang ingin disampaikan di dalam cerita ini. Okey.
Seterusnya, apa yang ayah buat? Sebelum bermain buayan, ayah akan memeriksanya. Ini juga kandungan yang ingin disampaikan kepada kita semua melalui cerita ini. Jadi semasa membaca, kita kena faham setiap perenggan, setiap ayat yang dinyatakan di dalam cerita tersebut. Ada lagi tak? Ada, di mana saya dan Aiza berasa selamat semasa bermain di sini. Selamat semasa bermain di taman permainan ni. Kenapa? Pertama, mereka memakai pakaian yang sesuai supaya dapat mengelakkan kecederaan. Kedua, mereka mengutamakan keselamatan. Ketiga, ayah memeriksa semua peralatan ataupun buayan yang mereka nak main tu, adakah ia selamat untuk digunakan. Kemudian, keempat, mereka ditemani oleh orang dewasa. Jadi mereka pun berasa selamat semasa bermain di sini. Jadi setiap kali kita membaca cerita, kita tak baca begitu saja. Kita kena memahami, memahami cerita yang ingin disampaikan, message, isi penting yang ingin disampaikan di dalam cerita tersebut. Nanti kalau ada soalan, barulah kita boleh faham dan dapat menjawab dengan baik. Cikgu harap anda semua dapat memahami cerita yang kita baca bersama ini tadi. Senang kan? Senang kan? Aktiviti kita yang seterusnya, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 62 dan anda semua boleh lihat petikan yang bertajuk Rumah Kita Selamat. Ini adalah tajuk yang kita akan pelajari, iaitu tajuk yang kedua kita akan pelajari pada hari ini, Rumah Kita Selamat. Dalam aktiviti ini, sedikit berlainan daripada aktiviti-aktiviti yang pernah kita buat secara PDPR, iaitu di mana kita akan menulis perkataan secara imlak dengan ejaan yang betul. Sekejap lagi cikgu akan terangkan, tapi sekarang kita baca petikan ini dahulu, boleh? Okey, macam biasa, baca bersama dengan cikgu. Tajuk dia, Rumah Kita Selamat. Aiza dan keluarganya pergi bercuti di Pulau Sayak, Kedah. Mereka bercuti di sana selama 3 hari. Sebelum bertolak, ayah dan ibu mereka mengambil langkah keselamatan. Okey, gambar yang pertama, tutup tingkap dan pintu bilik. Kedua, matikan suis elektrik. Ketiga, tutup dan kunci pintu utama serta pintu pagar. Dan terakhir, yang keempat, beritahu jiran. Okey, tamat. Baiklah, apa yang paling jelas di sini, ada 4 gambar ini. Siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan frasa yang berada di bawah ni? Ada 4 di sini. Ini adalah langkah-langkah keselamatan yang diambil oleh ibu dan bapa Aiza ketika mereka hendak pergi bercuti. Ke mana? Ya, ke Pulau Sayak di Kedah. Jadi ini adalah langkah keselamatan yang telah diambil sebab mereka akan bercuti selama 3 hari. Jadi mereka memastikan semua tingkap dan pintu bilik ditutup, suis elektrik dimatikan, kunci pintu utama dan pagar. Kemudian memaklumkan kepada jiran mereka, beritahu kepada jiran bahawa mereka akan pergi bercuti selama 3 hari. Jadi jiran mereka tahu bahawa mereka tak ada di rumah. Jadi apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku, jiran akan menghubungi ibu bapa Aiza. Jadi ini adalah langkah-langkah keselamatan yang paling asas yang perlu diambil sekiranya kita pergi bercuti. Kemudian cuba anda lihat ada beberapa perkataan yang dicetak dengan warna merah di sini. Ada tak? Iaitu bercuti, lagi selamat, kemudian tutup, suis, kunci, dan jiran. Ada berapa semuanya? Ada 6 kan? Okey, ada 6 perkataan yang dicetak dengan warna merah. Seperti yang cikgu katakan awal tadi, kita akan menulis perkataan secara imlak. Jadi untuk aktiviti kita selepas membaca petikan ini, cikgu akan sebut 6 perkataan ini yang berwarna merah ini. Anda semua kena tulis. Okey. Jadi tanpa merujuk kepada buku teks ataupun video dan slide yang cikgu tunjukkan sekarang. Okey.
jom kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti ini seperti cikgu katakan tadi adalah aktiviti menulis perkataan secara imla. Jadi di sini cikgu akan sebutkan 6 perkataan. Anda semua yang berada di rumah kena tulis perkataan-perkataan yang cikgu sebut tanpa merujuk kepada buku teks ataupun slides yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Jadi 6 perkataan yang akan cikgu sebutkan, anda semua kena tulis. Jadi sekarang bersedia dengan buku latihan ataupun kertas kosong di mana anda semua boleh tulis perkataan-perkataan yang akan cikgu sebut. Jadi cikgu akan sebut perkataan tersebut dan anda semua tulis. Cikgu bagi masa 1 perkataan 5 saat untuk anda semua menulis. Okey? Jadi jika anda semua dah bersedia dengan pensel dan kertas, kita akan mulakan dengan perkataan yang pertama. Sedia? Perkataan pertama adalah bercuti. Bercuti. Jadi tulis di dalam kertas. Masa dimulakan sekarang. 1 2 3 4 5 saat telah berlalu. Jadi dapatkah anda menulis perkataan tersebut, iaitu bercuti? Ya, bagaimana nak menulis dia, mengejar dia? Di sini bercuti, B-E-R-C-U-T-I, bercuti. Betul tak? Ataupun tak sempat menulis, jadi kena tulis dengan cepat sedikit ya. Kita lanjut dengan perkataan kita yang kedua, iaitu selamat. Selamat. Masa dimulakan sekarang. 1 2 3 4 5. Masa telah tamat. Jadi dapat tak menulis perkataan selamat tu tadi? Jadi semak maka jawapan anda sekarang. Selamat. S-E-L-A-M-A-T. Selamat. Betul tak jawapan yang anda tulis tu tadi? Kalau salah, letak pangkah kemudian buat pembetulan di sebelah dia. Selamat. Kalau tak sempat habiskan pun buat pembetulan di sebelah dia, buat dengan ejaan yang betul. Seterusnya perkataan yang ketiga, iaitu tutup. Tutup. Masa dimulakan sekarang. 1 2 3 4 5. Masa telah tamat. Jadi ejaan tutup adalah T-U-T-U-P. Tutup. Senang kan? Jadi ini adalah ejaan tutup. Kalau betul, tandakan betul. Kalau salah, buat pembetulan di sebelahnya. T-U-T-U-P. Perkataan kita yang seterusnya, perkataan yang keempat adalah, sedia? Swiss. Swiss. Masa dimulakan sekarang. 1 2 3 4 dan 5. Masa telah tamat. Jadi ejaan Swiss adalah S-U-I-S. Swiss. Senang. Kalau betul, tik. Kalau salah, pembetulan macam biasa. Baiklah, perkataan kita yang kelima adalah kunci. Kunci. Masa dimulakan sekarang. 1 2 3 4 5. Masa telah tamat. Kunci. Ejaan kunci adalah K-U-N-C-I.
C-I, kunci. Dapat? Kunci. Dan perkataan yang terakhir adalah, sedia, perkataan yang keenam adalah jiran. Jiran. Masa kita bermula sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Masa telah tamat. Ejaan jiran adalah J-I-R-A-N, jiran. Ini adalah ejaan jiran. Ya murid-murid, tadi kita dah buat aktiviti menulis perkataan secara imlak. 6 perkataan yang telah kita tulis adalah bercuti, selamat, tutup, Swiss, kunci dan jiran. Jika anda dapat betul untuk kesemua 6 perkataan ini, tahniah. Tetapi jika salah, sila buat pembetulan. Okey? Yang ini tak perlu dihantar kepada cikgu sebab anda buat dalam sekeping kertas tadi kan. Jadi ini sebagai latihan kepada anda semua. Okey? Untuk latihan yang dihantar nanti sebentar lagi. Jom kita lihat. Sekarang kita beralih kepada buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 1 dan cikgu nak anda semua lihat muka surat 64. Muka surat 64 ya. Jadi ini adalah latihan kepada aktiviti yang telah cikgu terangkan sebentar tadi, iaitu aktiviti 2, baca cerita, kemudian lengkapkan peta pokok. Ini peta pokok. Ini dipanggil peta pokok ya. Jadi di sini anda semua kena baca petikan ini dan faham kandungan dia, supaya faham kandungan aktiviti kita yang pertama tadi kan, betul tak? Supaya anda semua dapat melengkapkan peta pokok yang ada di bawah ini. Baca dengan teliti, cari isi penting ataupun kandungan dia untuk diisi di bahagian peta pokok ini. Baiklah, cikgu akan bantu anda untuk membaca petikan ini terlebih dahulu. Okey, kita mulakan. Saya dan Aiza pergi ke kompleks renang. Kami hendak berenang di kolam renang. Aina, Aiza, sebelum masuk ke dalam kolam, kamu mestilah memakai pakaian renang, kata Puan Harlina. Ini pelampung. Gunakan pelampung semasa berenang supaya tidak lemas, kata Encik Razman. Ayah dan ibu mengawasi kami dari tebing kolam. Kami berasa selamat berenang di sini. Selepas berenang di kolam, ayah menyuruh kami mandi di bilik air pula. Kemudian kami menukar pakaian. Jadi ada 3 isi penting ataupun maklumat yang perlu anda cari daripada petikan ini untuk diisi di dalam peta pokok yang berada di bawah ini, iaitu perkara yang perlu dilakukan sebelum berenang, perkara yang perlu dilakukan semasa berenang, perkara yang perlu dilakukan selepas berenang. Jadi sebelum berenang, jawapan dia ada di perenggan yang kedua di sini. Kena cari. Semasa berenang, jawapan dia ada di perenggan ketiga. Cari dan salin di ruangan yang disediakan. Akhir sekali, ada di perenggan yang terakhir. Selepas berenang, apa yang perlu dilakukan? Jadi salin perkataan frasa yang terdapat di dalam petikan ini. Ada 3 yang perlu anda salin. Senang kan? Untuk latihan kita yang seterusnya, sila lihat buku aktiviti muka surat 65. Ya, kita terus ke muka surat 65. Jadi kita tinggalkan muka surat 64 tadi. Sebab aktiviti dia lebih kurang sama. Jadi kita terus ke aktiviti 3B, iaitu tulis perkataan yang diimlakkan. Jadi untuk aktiviti ini, anda semua memerlukan bantuan daripada ibu bapa, abang atau kakak yang berada di rumah. Macam mana nak buat? Tulis perkataan dalam buku latihan secara imlak. Jadi anda semua kena tulis perkataan di dalam buku latihan. Jadi anda tak akan baca, anda boleh baca petikan ini sebenarnya bersama dengan ibu bapa, abang atau kakak yang ada di rumah. Baca bersama-sama, tetapi untuk melengkapkan aktiviti ini nanti anda perlu sediakan buku latihan seperti ini.
iaitu tulis hari dan tarikh macam biasa. Arahan dia tulis perkataan yang diimlakkan. Perkataan yang mana satu? Ada 8 perkataan yang perlu disebut. Jadi maknanya anda bukan sebut perkataan itu sendiri dan anda sendiri yang tulis. Tidak, anda memerlukan bantuan daripada ibu bapa untuk menyebut perkataan tersebut, tetapi yang menulisnya anda sendiri di dalam buku latihan seperti ini. Jadi ibu bapa yang ada di rumah, abang atau kakak, boleh bantu awak untuk menyebut perkataan tersebut. Ada 8. Apakah perkataannya? Ada di dalam petikan muka surat 65 ini tadi, iaitu polis, alamat, mengawasi, meronda, berhati-hati, peraturan, undang-undang, dan selamat. Ada 8 sebenarnya, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perkataan yang anda kena tulis di dalam buku aktiviti. Jadi ibu bapa akan sebut 8 perkataan ini. Anda tak boleh tengok petikan ini lagi. Okey, anda perlu baca dahulu. Kemudian semasa menulis tak boleh tengok dah. Kena dengar saja apa yang disebut dan tulis. Kemudian hantar kepada cikgu untuk disemak. Jadi sama ada betul tak ejaan tu. Jadi kena jujur lah ya. Kena jujur. Jangan nombor 1 tengok sebelah, nombor 2 tengok sebelah, nombor 3 tengok sebelah. Akhir sekali 8 betul tapi tak jujur. Jadi itu tak baik. Jadi kena jujur. Okey, ibu bapa sebut dan awak tulis. Okey, baca dulu petikan ini. Boleh hafal lah, sebab lepas tu awak tak boleh tengok dah. Okey, tak boleh tengok dah. Jadi kena tulis 8 perkataan. Cikgu rasa anda semua boleh buat. Dah pandai semua ni. Okey, senang kan? Senang kan? Okey murid-murid semua, itulah tadi aktiviti untuk kelas Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Cikgu harap anda semua dapat manfaat daripada video yang telah cikgu sediakan ini. Macam mana? Seronok tak? Kalau seronok, jangan lupa kita jumpa lagi di video pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye.